Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqmal daripada IPG Kampus Pulau Pinang. Saya berada di Makmal Sains yang seperti mana kita lihat sekarang banyak alat-alat elektrik yang mana saya untuk kegunaan di Makmal Fizik. Okey, hari ini saya nak bercakap tentang power supply. Apakah kegunaan power supply dan macam mana kita nak selenggara secara mudahlah power supply ni. Okey, depan saya ni power supply yang mana model ni sebenarnya dah dikeluarkan daripada tahun 2004 kalau tak salah saya lah. Kalau salah tolong betulkan lah. Okey, power supply ni kita tengok sini. Dia boleh tukar arus elektrik daripada arus AC, current AC tu, sama ada kita nak pilih AC ataupun DC. Okey. Yang mana power supply ni boleh memberi kita pilihan untuk pilih volt sama ada kita nak pakai daripada kosong tak, tapi ada kalau nak pakai kosong volt untuk test. Okey, daripada kosong volt sampai 12 volt dan dia ada 1 volt tambahan lah, yang mana bila kita dah sampai 12 tapi kita nak pakai 13, kita boleh pakai untuk 1 volt tambahan lah. Okey, yang mana sangat jarang lah untuk kita pakai dalam uji kaji fizik yang dilakukan dekat Makmal lah. Okey, kita cuba tengok power supply ni macam mana function dia sebenarnya. Apa function dia? Okey, power supply ni dia bagi extension lebih kurang 1 meter lah, 1 meter wire extension untuk kita plug in ke plug untuk kita on dia lah. Okey, kita cuba Okey, saya belum on lagi tau. Takut lagi kena kerja time pula. Okey, saya cuba dekat lampu ni lah. Lampu. Okey, kita masuk dekat kita pakai direct current lah, DC Okey, DC kita akan cuba 12 volt. 12 volt untuk lampu ni. Okey, kita pakai merah ke merah, hitam ke hitam. Okey, kita cari contoh. Okey, kita on switch dia. Okey, kita tekan hijau. Okey, nampak lampu. Nampak kan? Dia punya keputihan tu. Okey, nampak Okey, bila kita nak tukar dia punya volt ni, kita off dulu. Kita off. Okey, kita tarik dia punya pemicu ni. Kita masukkan contohnya 6 volt lah, 6 volt. Okey, kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, nampak lampu dia lebih malap lah sebab kita boleh kontrol kita punya kuasa arus elektrik dekat power supply ni. So lagi mudah lah untuk kita buat uji kaji yang tidak memerlukan arus yang tinggi. Okey, itu untuk kegunaan secara ringkas lah power supply. Okey, sekarang kita off dulu power supply. Okey, kita nak tengok sekarang macam mana proses, maksudnya masalah tidak. Kita nak tengok macam mana masalah yang selalu dihadapi ataupun selalu terjadi dekat power supply ni lah. Power supply yang sudah makan usia sudah lama dekat Makmal. Ada masalah yang tak boleh kita tak boleh guna, tapi kita boleh perbaiki secara ringkas lah. Maksudnya masalah-masalah normal lah, masalah mudah yang boleh kita perbaiki. Ni kita cuba tengok nanti. Okey, yang power supply ni kita simpan tepi dulu. Okey, ini contoh power supply yang rosak lah, yang dapat aduan yang telah rosak semasa uji kaji dijalankan. Okey, dia ada tagging untuk tarikh dan kerosakan dia. Okey, pada 5/3 2020. Okey, kita cuba tengok masalah dia. Okey, pertama sekali sebelum kita buka ataupun kita bogelkan power supply ni,
kita kena ada safety measurement lah, safety precaution lah. Seperti mana yang tuan-tuan boleh lihat, ni kita kena pakai glove untuk tangan, bukan glove untuk kaki ya, glove untuk tangan. Sebab kita nak bekerja guna tangan. Okey, glove, okey. Okey, nampak? Fix, cantik. Bersih. Yang ni anda bekerja. Okey. Dan ni Google, bukan Google Yahoo Ini Google spec. Kita boleh pakai. Ni untuk elak daripada tiba-tiba dia ada spark api ataupun apa-apa yang membahayakan mata lah, sebab mata tu penting. Okey, bismillah. Okey, ada nampak? Okey, kita mulakan Okey, untuk buka ni kita pastikan yang plug ni bukan tengah plug in dekat plug sebab dia sangat bahaya untuk semua, termasuk saya ataupun orang lain. Tapi kalau anda tidak pernah membuka peralatan elektrik, saya syorkan anda untuk mendapatkan nasihat ataupun inilah tenaga pakar lah untuk panggil rujuk peralatan ni. Sebab untuk orang yang tak ada pengalaman ni agak susah lah, agak berbahaya. Okey, saya nak ceritakan. Okey, dekat sini ada 4 skru Okey, 4 skru. Okey, nampak Nampak? Kenapa tak? Okey, 4 skru. Okey, depan belakang, maksudnya 8 skru untuk power supply ni. Okey. Okey, kita buka Okey, sebelum buka kita tengok dulu, takut ada semut. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dah kita buka penutup atas dan bawah ataupun kiri dan kanan lah, ikutlah yang mana tuan puan prefer nak panggil dia. Okey, saya dah buka, maksudnya dah togel dah. Boleh nampak. Saya boleh topong saya nampak. Okey, sekarang kita nak buka dia punya ni pula. Dia punya cover housing ni, housing power supply ni. Okey. Senang je ni, kita angkat. Okey, macam ni. Okey. Ini housing kat atas Housing kat atas. Okey. Dari sini pun kita dah boleh tengok keseluruhan hampir 90% lah power supply, dalaman power supply ni. Maksudnya dia punya ni, boleh transformer ni dengan dia punya circuit untuk control dia punya unit ICU ni. Okey, kita tengok Okey, nampak dia punya housing ni dah terbuka. Okey, kita cuba tengok ataupun check dekat wire-wire penyambung ni, timah-timah yang menyambungkan wire dengan pin-pin untuk power, adjust power on off, ataupun ni untuk supply current ke pemicu ni. Okey, kita cuba tengok wire-wire yang ni Okey, kalau wire yang boleh tengok sekarang, nampak? Cik nampak tak? Okey. Nampak Okey. Wire-wire daripada ni saya tengok semuanya okey lagi. Masih terikat kemas dia punya soldering lama dia tu. Okey, dekat voltage controller ni masih okey lah, dia punya power dia punya wire timah dia masih okey. Okey, kita check dekat arus ni pula. Okey, kita nampak satu sini on off dia masih okey. Tengok dia punya ni wire okey. Okey, dekat DC kita check dekat DC. Okey.
Okey, dekat DC pun okey. DC pula. AC. Dekat AC yang kuning ni, pemicu arus elektrik ni masih okey. Dia punya wire dia bersambung dengan baik dekat ni sini. Okey, kita tengok dekat DC. Dekat DC ni satu masalah. Cik boleh tengok dekat DC kita akan nampak satu wire yang dah terputus. Bukan terputus lah, dia macam dah tercabut daripada dia punya pemicu dia. Okey, pemicu dia tercabut. Sebab itulah masalahnya kita tak boleh pakai. Okey, sekarang kita cuba solder balik wire ni. Kita tengok sama ada dia boleh, ini betul-betul masalah dia ataupun ada masalah lain. Okey, sekarang saya akan cuba solder. Kita akan guna Wonder manakan. Okey, kita akan guna soldering ni lah. Okey, kita on dulu, bagi panas. Okey, ni timah solder untuk solder wire. Saya tuan dan puan dah sedia maklum. Ini flap. Okey, soldering paste. Okey, solder dia punya wire yang tercabut ni. Kita tengok dia kuat dah. Okey, paper dia dah kuat. Okey, kita akan pasang balik housing dia, dan kita akan cuba test dekat lampu ni sama ada dia berfungsi sama macam yang power supply yang okey tu. Kita cuba tengok. Okey, soldering ni kita kena off takut lagi sebab dia panas. Agak bahaya lah untuk kita tinggalkan dia on begitu saja. Okey, kita pasang balik ni atas sini.
power supply ni. Okay, sekarang kita nak cuba sama ada power supply ni berfungsi dengan baik ataupun tidak. Kita plug in dulu. Okey. Kita test dekat lampu ni. Okey. Kita on power. Okey, kita cuba on dia punya switch. Okey. Apa yang kita lihat? Okey, nyala. Okey, dia dah berfungsi tapi padam. Mungkin tak ketat kot. Okey. Ni SIM tak ketat ni. Okey. Dia dah berfungsi dengan baik ya. Okey, kita cuba tukar kepada voltage yang maksimum dan kita akan cuba ke voltage yang lebih rendah. Okay, kita off. Kita masukkan voltage yang maksimum ni. Okey, 13 13 volt. Kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, terang, benderang. Okey, kita off. Okey, kita cuba dekat 6 volt. Okey. Dia malap ke? Dia malap. Okay, nampak. Dia malap. Okey, maksudnya berfungsi dengan baiklah. Okey, cuma yang saya nak bagi tahu, okey, kita off dulu. Cuma saya nak bagi tahu, jika ada masalah tentang power supply yang mana tiba-tiba lampu bila kita on lampu menyala, lampu sini power menyala tapi tak ada power dekat current, dekat sama ada arus AC ataupun DC. Jadi kita boleh cubalah pada panggil teknik ataupun cara yang saya tunjukkan tadi. Kita boleh buka check dulu sama ada wire ataupun kabel yang mana yang dah terputus, dah reput. Kita boleh tengoklah, kita boleh cuba check sama ada kalau semuanya dalam keadaan masih baik. Kalau tak berfungsi juga, kita kena rujuk yang lebih ni lah, orang yang lebih arif lah, sebab dia mungkin masalah board dia ataupun masalah transformer dia sendiri. Okey, itulah untuk video kali ni tentang power supply ni. Saya rasa sampai sini saja perkongsian maklumat saya lah, apa yang saya tahu tentang power supply, macam mana macam mana kita nak selenggara dia dengan cara yang lebih mudah, macam mana kita nak kekalkan dia dalam keadaan kebolehgunaan dia. Okey, itu sajalah. Okey, saya sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sekian, terima kasihlah untuk semua yang menonton. Semoga kita jauh daripada wabak COVID-19. Okey, Assalamualaikum.